Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pada hari ini memasuki juzuk yang ke-15 di mana kita telah sampai ke pertengahan juzuk Al-Quran, yang di mana di situ pembukaan juzuk pertengahan ini dengan surah Al-Isra. Ia juga merupakan surah yang pertama daripada 7 surah Al-Musabbihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi inilah kita panggil, para ulama mengatakan surah Al-Isra adalah ibu bagi surah-surah Al-Musabbihat, surah yang bermula dengan tasbih. Dan keindahan surah Al-Isra juga mengandungi ayat yang pertamanya disebut dua kali perkataan sujud. Kemudian di akhir ayat ini kita dapati ada ayat sujud, iaitu pada ayat yang keberapa itu? Pada ayat yang ke-109, ayat sajadah. Dan surah Al-Isra ini juga dinamakan juga dengan surah Bani Israel. Jadi ia mengetengahkan apakah mesej utama dalam surah Al-Isra ini. Kalau kita tahu, Isra ini adalah rakaman peristiwa mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan daripada Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, yang di mana pada adatnya ketika itu perjalanan seminggu dan pulang dalam perjalanannya seminggu lagi. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya pergi balik dalam masa kurang daripada 1 malam. Ia adalah suatu kemukjizatan yang terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah sebenarnya mesej yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ini? Bukanlah untuk meng-highlightkan kepada kita hanya mengenai suatu peristiwa yang agung ini, namun kata para ulama, mesej utama adalah apabila kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama dengan para anbiya daripada Nabi Adam alaihissalam hinggalah Musa, Isa bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan semua sekalian para anbiya, dan Jibril menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamkan solat yang dia dimakmumkan oleh para anbiya. Ia adalah suatu simbolik mengenai perpindahan tanggungjawab memikul risalah ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna sekarang ini tanggungjawab memikul risalah, memikul wahyu Allah, melaksanakan wahyu Allah, menyebarkan risalah ini adalah terletak kepada bahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dapati di situ para ulama mengatakan di dalam surah Al-Isra ini mengapa dinamakan surah Bani Israel, kerana mengandungi hampir dikatakan sekitar 15 ayat kandungan Taurah itu terdapat di dalam surah Al-Isra ini. Dan ia juga kita lihat kandungan Al-Quran, kandungan hukum hakam bermula daripada ayat 23. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai jangan syirikkan Allah dan berbakti kepada kedua ibu bapa, dan seterusnya hukum hakam yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mula daripada ayat 23 agar umat Islam, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikul tanggungjawab tersebut dengan memberi contoh tauladan yang baik dan jangan menjadi seperti umat-umat yang terdahulu yang telah diberikan oleh Allah tanggungjawab tersebut namun mereka tidak dapat melaksanakannya. Jadi inilah dia keindahan surah Al-Isra di mana membicarakan juga tentang pengukuhan akidah, kenabian, menjawab sangkaan yang tidak baik terhadap Islam dan cara hidup bersyariat. Jadi kita dapati inilah dia surah Al-Isra yang di mana
Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita di antaranya bagaimanakah hubungan seorang manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah hubungan orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia, bagaimanakah membentuk sistem kehidupan yang tersusun di dalam Islam. Dan begitu juga terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis diulangi oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra ini agar manusia ini mengambil pengajaran jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya Iblis. Okey. Baik, seterusnya kita berpindah kepada surah yang seterusnya, surah Al-Kahfi, di mana kita mengetahui bahawa surah Kahfi ini adalah surah yang sangat popular apabila datangnya hari Jumaat, di mana sabda Rasulullah SAW berbunyi, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumaat, iaitu daripada hari Jumaat ini sampai Jumaat depan. Dan satu lagi, hadis Rasulullah SAW mengatakan sesiapa yang menghafal atau membaca 10 ayat terawal surah Al-Kahfi, dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Okay, jadi ini surah Kahfi. Namun para ulama mengatakan apakah kaitannya kandungan surah Kahfi ataupun mesej yang ingin disampaikan di dalam surah Kahfi ini dengan mendapat perlindungan daripada fitnah Dajjal? Maka para ulama mengatakan mesej utama surah Al-Kahfi ini adalah mengenai 4 fitnah utama yang akan dihadapi oleh manusia, iaitu fitnah agama. Yang kita lihat kisah yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ayat yang ke-9 tentang Ashabul Kahfi, di mana pemuda-pemuda yang memilih keimanan dan melarikan diri untuk menjaga keimanan mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditidurkan selama 309 tahun. Kemudian kisah yang kedua, kita baca juga tadi mengenai kisah dua pemuda yang ini pemilik dua kebun, di mana seorang kawannya itu merasa sombong, merasa bongkak dengan hasil tanamannya yang melimpah ruah. Yang satu lagi pula mengingatkan kawannya agar beristighfar kepada Allah, ingat bahawa punca kenikmatan itu adalah daripada Allah. Inilah dikatakan fitnah harta. Kebun itu merupakan suatu bentuk harta. Kemudian datang pula kisah yang ketiga, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan abdun min ibadina, iaitu yang dikatakan oleh ulama ini adalah Nabi Khidir alaihissalam, yang bermula daripada ayat 60 hingga 72. Kita dapati bagaimana Nabi Musa pada awalnya ini ditanya oleh salah seorang pengikutnya, wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling tinggi ilmu pengetahuannya? Maka Nabi Musa menjawab, akulah orang yang paling tinggi ilmu pengetahuannya. Dan memang betul, kerana dia seorang Nabi dan Rasul, pastilah Allah tu telah memilih memilih manusia yang tinggi ilmunya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ingin menegur dan memberitahu Nabi Musa alaihissalam bahawa di situ ada seorang hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikannya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan kita lihat kesungguhan Nabi Musa ini ingin menuntut ilmu, walaupun seorang Nabi, seorang yang telah memiliki ilmu daripada wahyu, namun semangat untuk menuntut ilmu ini suatu perkara yang harus kita contohi. Kemudian maka dia ingin mencari gurunya, menuntut ilmu. Okay. Maka ini juga dinamakan fitnah ilmu. Okay, dari mana insya-Allah esok kita akan membacakan pula, dan kita baru berhenti di pertengahan kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Kemudian insya-Allah esok kita akan menyambung dan lagi kisah mengenai kisah Zulkarnain, iaitu mengenai fitnah kuasa. Okay. Jadi kita lihat dekat sini di antara persamaan surah Al-Kahfi dengan surah Al-Isra itu di mana Rasulullah SAW ditanyakan oleh kaum musyrikin mengenai 3 soalan. Iaitu pertama, soalan tentang ruh,
Jadi tentang ruh ini telah dijawab pada surah Al-Isra, iaitu pada ayat 85 surah Al-Isra. Kemudian lelaki yang yang menguasai dunia, iaitu nanti kita akan bacakan di akhir surah Al-Kahfi nanti. Kemudian yang ketiga, sekumpulan lelaki yang tidur lama di dalam gua, iaitu Ashabul Kahfi, telah kita baca pada awal ayat surah Kahfi. Subhanallah. Jadi inilah dia keindahan surah Al-Isra dan keindahan surah Kahfi, di mana insya-Allah saya akan simpulkan apakah sebenarnya elemen ataupun apakah sebenarnya pengajaran daripada 4 fitnah utama manusia ini yang dapat menyelamatkan kita, apakah dia? Saksikan esok hari juzuk yang ke-16 akan menjawab jawapan kita bagaimana untuk selamat daripada 4 fitnah utama ini. Sekian sedikit perkongsian daripada kami semua. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu hidayah kepada kita untuk setiap hari dapat merasai kemukjizatan kenikmatan Al-Quran sebagai suatu panduan hidup kita agar kita dapat menjadi khalifah yang terbaik di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.